A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada pagi ini untuk kita menyambung semula kuliah kita, ya, pada siri silsilah akidah sahihah yang membawa ke syurga dengan mengambil faedah, ia sebuah kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin hafizah rahimallahu taala yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullahu taala, yang kitab ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah, iaitu penerbitan pada tahun 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019 Masihi. Sebuah kitab yang memuatkan secara komprehensif hal yang terkait tentang perbahasan akidah ataupun tauhid yang terdiri daripada 12 bab. Dan insya-Allah kita sekarang berada pada bab yang keempat, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang memahami tauhid al-asma was sifat, iaitu mulai muka surat 59. Dan pada siri yang pertama kita telah selesai mengambil faedah daripada perbahasan bahagian A, iaitu pengertian tauhid al-asma was sifat. Mulai muka surat 59 dan selesai pada muka surat 60. Dan ini adalah merupakan mukadimah awal yang terkait tentang penjelasan apakah makna tauhid al-asma was sifat. Sebagaimana yang telah kita maklumi, ya, perbahasan tauhid, ya, terbahagi kepada 3 perbahasan utama, iaitu yang pertama telah berlalu penjelasannya, iaitu tauhid ar-rububiyah, iaitu mengisbatkan, menetapkan, mengesakan tentang segala perbuatan Allah Ta'ala, iaitu dari sisi af'al Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah menetapkan, mengesakan Allah dari sisi tauhid al-uluhiyah, iaitu, ya, memastikan perbuatan hamba dalam hal urusan ibadah hendaknya hanya dilaksanakan, ditujukan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah perbuatan hamba dalam mentauhidkan Allah dari sisi, iaitu pelaksanaan amal ibadah, yang semuanya tak boleh dipalingkan, ya, kepada selain daripada Allah Ta'ala. Itulah at-tauhid al-uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Dan sekarang kita masuk kepada pembahagian tauhid atau jenis tauhid yang ketiga, iaitu tauhid al-asma was sifat, iaitu mentauhidkan Allah, menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan sendiri pada dirinya, yang berupa nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-nama yang husna, nama-nama yang sangat indah, dan sifat-sifatnya yang maha agung, yang maha tinggi. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan bahagian B, iaitu kaedah mengimani tauhid al-asma was sifat pada muka surat 60. Yang mana kita telah bacakan mukadimah ini sebelum kita masuk perincian pada penjelasan terkait kaedah-kaedah. Namun ada baiknya kita baca kembali
pernyataan yang dipaparkan di sini. Berkata ya, penyusun kitab ini dengan mendatangkan perkataan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, tentunya daripada apa yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, manhaj atau metod atau kaedah para salaf, dan kita telah ya mengetahui bila kita sebut salaf, kita tahu apakah dia definisinya, iaitu yang terdiri pada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Dari segi masanya, iaitu berada pada kurun ya, al-mufaddalah, kurun yang terbaik, iaitu pada 300 tahun pertama. Ya, pengukurannya dari sisi hijrah. 300 hijrah yang pertama itu terdapat padanya 3 golongan, 3 kelompok, 3 generasi. Itu dikenali sebagai salafus soleh. Ya, adapun yang datang sesudahnya disebut sebagai iaitu ya para khalaf. Ya, salaf atau khalaf yang pentingnya adalah diukur dari sisi apa? Dari sisi manhaj di dalam mereka berinteraksi dengan cara beragama. Ya, dengan merujuk kepada nas-nas daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, iaitu metodologi yang mereka pegang mengikut kaedahnya para salaf. Ya. Jadi generasinya sudah berlalu, tokohnya sudah berlalu, orangnya sudah berlalu, pelakunya sudah berlalu, tetapi cara dalam beragama itu ya tetap kekal ada sampai hari ini. Silih berganti, sambung menyambung, saling terkait dengan sanadnya yang sahih daripada Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai di zaman kita terpelihara. Ya, dalam segala bidang cabang ilmu. Kita akidah salaf tersambung sanadnya sampai sekarang. Dipelajari, diadakan majlis-majlis sama kitab dan diijazahkan sanad-sanad. Maka begitulah cara bagaimana agama ini terjaga ya dengan rahmat Allah Ta'ala. Dia pasti akan menjaga agamanya. Baik. Jadi metod para salaf dan para imam Ahlus Sunnah dalam mengimani tauhid al-asma' was sifat adalah dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya, tanpa tahrif, yakni tanpa mengubah atau menukar, dan taktil, yakni menafikan, menolak, membuang, membatalkan, serta tanpa takyif, yakni menyoal, bertanya bagaimana, ya, dan tamthil, iaitu menyamakan atau menyerupakan atau memisalkan. Ya, akan datang nanti perinciannya. Menetapkan tanpa tamthil, menyucikan tanpa taktil, menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makhluknya, ini adalah prinsip pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan mengikut kaedah para salafus soleh. Jadi satu lagi yang perlu dimaklumi, apabila kita menyebut salafus soleh, yang semakna dengannya adalah iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iaitu mereka adalah orang-orang yang mengikut sunnah, kukuh, teguh, dan tak sekali-kali jatuh dan berkompromi dalam perkara kebid'ahan. Al-Jamaah maksudnya mereka bersatu. Ya, bersatu seia sekata, sepakat di atas agama ini. Di atas cara beragama ini. Iaitu caranya Nabi SAW dan para sahabat. Itu kaedah. Definisi. Barang siapa yang keluar daripada aturan itu, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan jauh dekatnya mereka dengan prinsip tadi. Juga dikenali dengan Al-Jamaah. Juga dikenali dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Juga dikenali sebagai Al-Firqatun Najiyah. Firqah yang berjaya. Juga dikenali mereka sebagai Ahlul Hadis. Juga dikenali mereka itu sebagai Al-Ghuraba. Ini nama-nama yang sinonim ya dengan iaitu salaf. Semua terminologi istilah yang kita sebutkan ini adalah istilah syar'i yang ada di dalam ya sama ada dari Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Begitulah keaslian agama ini ya, dari pelbagai sisi dijaga oleh Allah Ta'ala. Kerana sumbernya semua kembali kepada iaitu nas, iaitu wahyu, Quran dan hadis. Baik. Jadi kesimpulan daripada kaedah mengimani tauhid al-asma' wa sifat ini,
Iaitu bermuara kepada 4 prinsipal pokok. Iaitu kewajipan kita ketika berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan dalam Quran dan hadis. Yang pertama adalah imani. Wajib tanpa sebarang keraguan. Yang kedua, tetapkan. Ya, isbat. Tetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah Rasul tetapkan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Yang ketiga, sucikan. Tanzih. Sucikan. Ya, seluruh nama-nama dan sifat Allah itu daripada persamaan dengan makhluknya. Kerana mana mungkin yang mencipta dan yang dicipta sama. Ya, laisa kamislihi syai'un wa as-sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang keempat, tidak membagaimanakan segala nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu. Tidak membagaimanakan. Ya, tidak cuba untuk bertanya, ya, dan tidak cuba untuk menyerupa, menggambarkan. Ini kaedah penting. Dan kaedah penting ini, ya, datang daripada empat juga prinsip asal dia. Yang pertama, Allah itu dia wujud. Allah ada. Wahdaniah Allah Ta'ala. Allah dia Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah dia Maha Ghaib. Tak ada satu pun makhluknya di atas muka bumi ini yang pernah melihat Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang paling mengetahui Allah Ta'ala adalah diri Allah Ta'ala itu sendiri. Dan Allah Ta'ala tidak membiarkan kita terkapai-kapai untuk mengenali dirinya. Allah khabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, yang paling mengetahui tentang Allah Ta'ala, yang paling mengenali Allah Ta'ala adalah Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Dan bagi kita, yang paling mengenali adalah Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita seluruhnya tanpa ada satu pun yang tertinggal tentang hal yang terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini prinsip pokok, ya, iaitu tujuan dan cara yang tepat. Maka berjalanlah kita dengan metod manhaj yang telah kita sebutkan, iaitu disebut sebagai manhaj salafus soleh. Baik, yang pertama, perincian. Iaitu sikap yang harus kita perbuat apabila berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita dah sebut apa makna sifat. Ya, sebelum ini, apa makna nama. Ya, apa makna sifat Allah? Masih ingat? Apa makna sifat Allah Ta'ala? Ya, sifat Allah Ta'ala adalah, ya, sifat-sifat, ya, atau keadaan-keadaan yang sempurna yang terdapat pada zat Allah Ta'ala. Seperti kekuasaan, ilmu, kebijaksanaan, pendengaran dan penglihatan. Itu adalah sifat-sifat Allah. Ya, dan sifat-sifat Allah nanti, ya, akan ada yang terkait tentang, iaitu sifat-sifat Allah yang sifat-sifat Allah yang berbentuk, yang bersifat zatiyah, dan sifat-sifat Allah yang berbentuk fi'liyah. Zatiyah, fi'liyah. Ya, ataupun zatiyah. Ya, jadi Allah berkehendak berbuat. Ya, bila Allah berkehendak, Allah berbuat. Bila Allah tidak berkehendak, Allah maka tidak berbuat. Itu adalah, ya, sifat-sifat yang terkait tentang segala perbuatan Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah itu dari sisi ketetapan dan juga dalil, ya, terbahagi pada dua, sifat-sifat khabariyah dan juga sifat-sifat sam'iyah aqliyah. Sifat-sifat khabariyah Allah Ta'ala ni adalah sifat-sifat yang tidak ada jalan, tidak ada cara untuk menetapkannya. Kecuali menerusi, ya, pendengaran dan pemberitaan dari Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW. Ya, seperti wajah, tangan, ya, Allah gembira, Allah ketawa, Allah murka, ya, Allah malu, ya, Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa. Itu sifat-sifat khabariyah. Ya, informative information yang Allah bagi tahu. Boleh faham? Ya. Kemudian sifat-sifat sam'iyah aqliyah, berdasarkan akal. Ya, pendengaran berdasarkan akal, iaitu sifat-sifat yang penetapannya juga dinyatakan menerusi dalil sam'i. Jadi nakli, ya, bersamaan juga dengan dalil-dalil nakli. Ya, ada kala dia berupa zatiyah, ada kala dia berupa fi'liyah. Sifat zatiyah Allah seperti apa? Hidup, ilmu, kekuasaan. Ada fi'liyah seperti mencipta, memberi, memperkenankan permohonan hamba. Kan berterusan. Ya.
berterusan Allah itu dalam menguruskan makhluk ciptaannya. Ya, kita keinginan manusia meminta kepada Allah. Kan tak terhitung banyak manusia atas muka bumi minta kepada Allah. Bila kita minta, Allah perkenankan. Jadi, tak terhitung permintaannya Allah perkenankan, ya, dari masa ke semasa sampai hari kiamat. Itu contoh, ya, sifat fi'liyah Allah Ta'ala adalah memperkenankan permohonan hamba-Nya. Baik, kembali. Cukup takat dulu. Masuk kepada kaedah. Yang pertama, kaedah dalam mengimani tauhid al-asma' was sifat adalah dinamakan tanpa ta'til. Ya, tanpa ta'til. Ya, apa makna at-ta'til? Iaitu menghilangkan, ya, iaitu menghilangkan atau menafikan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau mengingkari seluruh atau sebahagian sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ni kena tulis ni. Ni kena sabar untuk memahaminya kalau tak pernah mendengarnya, kalau tak pernah belajar. It takes time. Yeah, be patient. Pay attention. Kelompok yang menafikan, menghilangkan atau membatalkan atau mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala atau sebahagian daripada sifat-sifat Allah Ta'ala dinamakan kelompoknya adalah Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah. Ada tak? Ada. Ya, seperti kelompok namanya Jahmiyah. Ini kena belajar pula satu ilmu lain. Dipanggil, ya, dirasah dirasatul firaq. Ilmu yang terkait tentang firqah-firqah di dalam tubuh badan umat Islam. Yang Nabi SAW sebut umatnya akan berpecah belah pada banyak 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Ya. Yang satu tu siapa? Ma ana alaihi wa ashabih wa fi riwayatin al-jamaah. Iaitu aku dan para sahabat berada di atasnya. Itulah jalan Nabi SAW. Itulah dia, kita panggil rangkumannya, iaitu kelompok Salafus Soleh. Kerana di zaman Salafus Soleh itu, 3 kurun yang pertama itu, 300 tahun itu, ada kelompok salah tapi yang sesat, yang menyimpang. Seperti tadi, kelompok Mu'attilah, kelompok Musyabbihah, Qadariyah, ya, kelompok Jahmiyah, kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, kelompok Mu'tazilah, ya, dengan pelbagai ragamnya. Dan ini kita boleh, ya, ketahui senarainya dengan pelbagai pokok dan cabang-cabang yang berpecah itu dalam kitab yang berkaitan kitab firqah. Di antara kitabnya yang bagus seperti yang disusun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah sendiri. Kitab Maqalat Islamiyin. Itu tak terhitung banyak kumpulan-kumpulan yang beliau rahimahullah senaraikan. Begitu juga kitab Al-Mihal wan Nihal. Ya. Dan pelbagai lagi kitab-kitab banyak. Di zaman kita ni lagi banyak. Disusun dalam bentuk moden. Bahkan lagi bertambah. Zaman sekarang lagi banyak kelompok-kelompok dengan pelbagai ragam. Ya, dengan hizbinya dan pelbagai aliran firqahnya, pegangannya, prinsipnya. Terkait bukan hanya tentang sifat-sifat dan nama Allah. Dalam pelbagai lagi. Tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan pemimpin, pemerintah yang zalim, yang adil. Ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan hadis-hadis ahad. Dan pelbagai lagi. Baik, kembali. Jadi, at-ta'til iaitu menghilangkan. Maknanya buang. Ya, membuang. Atau dia menafikan sebahagian. Mengingkari sebahagian. Menerima sebahagian. Atau dia tolak seluruhnya. Tu. Berkata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara orang-orang yang tersesat adalah mereka yang menempuh jalan ta'til. At-ta'til. Iaitu mereka yang meniadakan dan menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan anggapan bahawa apa yang mereka tempuh adalah jalannya orang-orang yang mensucikan Allah Azza wa Jal. Mereka ini sesat. Ya. Tujuan orang-orang yang berbuat, ya, ta'til ini, tujuannya bagus. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Niatnya baik. Niatnya baik. Tapi apa masalah di sini?
Apa masalah di sini? Masalahnya cara menempuhnya salah. Niat baik tapi cara salah. Ni ingat kaedah ni. Jadi kaedah yang benar adalah niat yang baik, tujuan yang betul, tujuan yang baik, tapi caranya juga mesti betul. Jadi kaedah yang betul dalam berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah adalah pastikan tujuan dan caranya wajib betul. Macam mana nak tahu tujuan dan caranya wajib betul? Mesti sesuai dengan cara salaf memahami dan menerapkannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi pelajaran berguna di dalam beragama, niat yang betul saja belum cukup. Ikhlas, tujuannya nak mentanzihkan Allah Ta'ala daripada keserupaan dengan makhluknya. Niatnya bagus, betul. Tapi cara dia salah. Ya, kesalahannya yang paling fatal di sini, dia menolak semua apa yang Allah khabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quranul Karim, begitu juga hadis Nabi SAW. Ya, sifat-sifat khabariyah Allah itu, sifat-sifat yang Allah nyatakan tentang dirinya, dia tak terima. Dia kata apa? Akal lah, inilah. Dia memujasimkan dulu Allah Ta'ala. Dia jadi mujasimah pertama kali. Bila Allah sebut Allah itu mendengar, melihat, ya, Allah hidup, Allah berkata-kata, ya, Allah memiliki tangan. Lagi parah lagi, tak boleh terima ni yang ni. Dia automatik yang depan gambar dia ada apa? Bila sebut nama-nama sifat-sifat Allah ni, immediately datang imajinasi dia. Ini macam makhluk. Allah memiliki wajah. Allah gembira. Allah malu. Allah murka. Al-ghadab. Ya. Allah datang. Al-Majid. Ya. Allah datang. Allah turun. Allah istiwa. Allah memiliki tangan. Ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah memiliki mata. Sudah. Ini macam makhluk. Lalu, dia tak boleh terima. Ini bahayanya. Pertamanya, dia tak boleh terima. Dia tak imani. Dia reject. Sebab apa? Ada halangan depan dia. Apa halangan dia tadi? Akal dia mendahului nakal. Akal dia cuba memvisualisasi. Ini sama dengan makhluk. Cannot be. So, what we have to do? Rejected. Reject, tolak. Ni penyakit ni. Mu'atilah ni. Dan penyakit Mu'atilah ni nanti ada pada sebagian lagi kelompok yang sebab tu jauh dekatnya mereka itu bagaimana mereka berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Ta'ala khususnya. Tu. Dia awal perpecahan firqah-firqah ni dari sisi ini. Bukan dari sisi tauhid ar-rububiyah, bukan dari sisi tauhid al-uluhiyah. Ajaib di permulaan. Adapun sekarang dari sisi mana? Segala segi. 3 in 1. Jadi sekarang ni lebih parah. Lebih kompleks, lebih complicated. Ya, seperti benang yang telah kusut. Nak dibetulkan senang tak? Benang yang bercampur bau tu. Terbelit sana, terbelit sini, nak betulkan senang tak? Haywire is very difficult. But we have to do. By hook or by crook. We have to explain. We have to teach. Kita kena betulkan balik. Kita kena calibrate balik sistem. Ya, berakidah terkait dengan Allah ini yang telah menyimpang. Sehingga di dalamnya, ya, mereka melakukan ta'til, ta'yif, tamsil, tahrif, semua sekali 4 dalam satu. Nak betulkan balik, nak asingkan satu-satu tu. Nak letakkan border yang jelas. Ini adalah ta'til, tak dibenarkan. Dilarang. Boleh faham? Okey. Rujihah. Boleh faham? Jadi kena ingat kaedah tadi apa? Ya, kelompok Mu'attilah ni, niatnya bagus. Baik. Tapi caranya salah. Apa akibat? Tersesat. Ya, tersesat. Pasti. Tu. Sesungguhnya hakikat mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni mentanzihkan Allah, tanzih, adalah dengan menafikan sifat-sifat aib dan cacat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan menolak, ya, bukan menolak sifat-sifat yang telah Allah nyatakan. Ya, yang Allah telah tetapkan, iaitu sifat-sifat subutiyah Allah. Betul kan? Tetapkan sifat-sifat subutiyah Allah Ta'ala dan ya, tolak sifat-sifat yang telah Allah nafikan daripada dirinya. Betul kan? Allah kata Allah itu maha hidup, dia tak mati. Betul yang itu. Itu adalah sifat-sifat salbiah yang hendaknya kita imani. Yang menafikan sifat-sifat aib. Dan Allah sendiri dalam Quran menjelaskan 2 hal ini. Satu, menetapkan tentang sifat-sifatnya. Yang kedua, menafikan sifat-sifat yang mustahil, yang tak layak baginya. Seperti apa?
Allah dia lemah. Ya. Allah itu disebut. Ya. Pelbagai lagi lah. Tidak tidur, tidak mengantuk, tidak lupa dan pelbagai lagi. Ya. Serta membersihkan ucapannya sendiri dari pengelabuan dan penyesatan. Maknanya daripada perkara syubhat. Perkara yang mendatangkan keraguan-keraguan yang membawa kepada apa? Kepada penyimpangan dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apabila ia mengatakan Allah itu tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan dan tidak berilmu serta tidak memiliki kemampuan, maka ia tidak mensucikan Allah Azza wa Jal. Bahkan ia telah menyematkan cacat berupa aib yang paling buruk kepada Allah Azza wa Jal. Serta menghiasi ucapannya dengan pengelabuan, kesamaran. Apa kesamaran tadi? Niat dia bagus, betul. Nak mensucikan Allah, tapi cara salah. Dan penyesatan. Akibatnya dia tersesat dan cuba nak menyesatkan orang lain. Sebab itulah telah berulang kali Allah Ta'ala sebutkan dan tetapkan dalam Al-Quran tentang diri Allah Ta'ala. Contoh, ya, Sami'un basir, Azizun hakim, Ghafurur rahim. Berganding-ganding. Betul kan? Innallaha ghafurur rahim. Innallaha sami'un alim. Itu contoh Allah menjelaskan dirinya. Penegasan. Ya, sungguhnya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ya, Allah maha perkasa, maha bijaksana. Allah maha pengampun, maha penyayang. Itu sifat Allah. Ya, tapi kelompok Mu'attilah tak boleh terima. Sebab apa? Sebab dia padankan sifat ini dengan sifat makhluk. Jadi pada dia tak logik, tak munasabah. Yang tak logik, tak munasabah itu adalah cara berfikir mereka itu yang rosak. Ini akal yang rosak. Ya, akal yang rosak ni sungguh binasa. Ya, sebab apa? Sebab akal yang rosak ni tadi dia tak berdasarkan kaedah tadi. Ya, dia melanggar kaedah apa tadi? Allah maha ghaib. Tak ada siapa yang pernah tengok Allah. Jadi, apabila Allah itu maha ghaib, yang tahu hanya Allah Ta'ala dirinya dan dia kabarkan kepada kita, maka kewajipan kita apa? Kewajipan kita apa? Imani. Ya, sebab tu para salaf dulu. Ya, tengok apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ini kitab yang bagus. Membahaskan tentang, di antaranya tentang Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Qala Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Yang berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita rahimallah. Amantu billahi wa bima jaa anillahi ta'ala ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah jelas. Ya. Kata Imam Nawawi, aku beriman. Tu. Dengan Allah, dengan apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala. Ya, terkait apa saja khususnya dari sisi al-asma' wa sifat. Terima. Ya. Terima kerana Allah yang menyampaikan. Ya. Kita terima. Begitu juga kita beriman dengan apa yang Rasulullah SAW yang dibawa oleh Nabi SAW yang disampaikan pada kita. Boleh faham? Itu kaedah kukuh. Sebagaimana kaedah lain yang disebut oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ya. Minallahi risalah wa 'ala rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah ini, agama ini keseluruhannya, wahyu itu datang daripada Allah. Dan Nabi SAW menyampaikan. Allah khabarkan pada Nabi SAW tentang dirinya. Rasulullah SAW pun sampaikan tentang diri Allah kepada kita. Kewajipan kita apa? At-taslim. Kewajipan kita apa? Ni. Ya. Amantu billah wa bima jaa anillahi ala muradillah. Itu adalah kewajipan kita. Ya, begitu juga di tempat lain. Ke mana ni? Iaitu amiruha kama mana dia ni? Amiruha kama ja'at bila kaif.
Terima je apa yang datang. Jangan ditanya bagaimana. Nanti akan datang kaedah, iaitu dari sisi bila kaif. Baik. Jadi apabila Allah Azza wa Jalla telah tetapkan sifat-sifatnya tersebut dalam firman-Nya, padahal itu semua tidak terdapat pada zat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu berarti pengelabuan, penyesatan dan penghinaan terhadap firman Allah Ta'ala. Apa makna? Apabila ditolak. Allah sendiri nyatakan tentang dirinya, tiba-tiba kita memandai-mandai. Kita tak terima, kita tolak. Ya, kita membatalkan, mengingkari atau menolak sifat, nama dan zat Allah yang sudah ada nasnya dalam Quran dan As-Sunnah. Ataupun meniadakan segala ketetapan atau makna nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dari maksudnya yang hakiki. Ini adalah perkara yang menyimpang, yang membawa kepada kesesatan dan membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Membatalkan sifat-sifat Allah. Ya. Ajaib kan? Kelompok Mu'tazilah ni. Segala nama-nama dan sifat Allah semuanya ditolak. Dengan akalnya yang rosak. Ini bahayanya akal rosak. Ya. Sebab tu akal kalau dipandu dengan nakal, dia akan selamat. Akal tunduk di bawah nakal, dia selamat. Akal dia menyokong nakal, selamat. Akal dia harmoni, sejahtera dengan nakal, dia selamat. Tapi kalau dia mengatasi, dia take over, dia override. It's impossible lah. Impossible. Semua dia impossible. Ini macam makhluk ni, macam aku ni. Dia rosaknya kaedah kelompok sesat ni, mula-mula dia letak level pertama ketika berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah, iaitu tashbih. Dia tashbih. Bila Allah sebut tangan, otomatik dia kata, ini macam tangan kita. Lepas tasbih dia buat apa? Dia reject. Dia tolak. Tak mungkin. Ya, impossible. Tulis, nanti lupa. Ni kaedah kelompok menyimpang ketika berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama tashbih dulu. Dia tashbih dulu. Ya, kemudian yang kedua dia nafikan. Ya, impossible dia kata. Ya, mula dia tashbih, kemudian dia nafikan. Kemudian dia buat apa? Dia tolak. Ya. Tu. Kemudian dia tolak. Kemudian kalau level yang agak sederhana pula, nanti dia buat apa? Dia takwil. Dia tukar. Bukan maksud itu yang dah kehendaki ni. Laisa bi murad. Yang zahir itu bukan apa yang diinginkan. Ada maksud lain. Itu kaedah akal dia. Ya, tanpa dibaringi dengan nas. Ni yang menyimpang-menyimpang ni semualah ahli kalam ni. Qadariyah apa semua, Jahmiyah apa semua tu, sanad dia kembali kepada ahli filsafat. Nanti akan datang penjelasannya. Baik, seterusnya, selesai. Boleh faham apa makna ta'til? Kelompok Mu'tazilah, iaitu dia menafikan, dia menolak, dia tak menerima, dia mengingkari. Sama ada secara total atau sebahagian. Maka ini adalah kelompok yang sesat. Ya, dia tak mau terima langsung. Maknanya kufur kelompok ini. Allah sifatkan dirinya begitu, dia tak percaya. Nampak tak? Apa hukum bila tidak mempercayai apa yang Allah khabarkan? Mengingkari kufur lah dia. Kafir. Walaupun dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi dia kafir kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Puncanya menempuh jalan yang salah. Mengunggulkan akal atas nakal. Tulis. Punca kesesatan semuanya kembali kepada kaedah mengunggulkan akal atas nakal. Punca kesesatan adalah mengunggulkan akal atas nakal. Apa makna nakal? Wahyu. Ni akal. Akal yang begitu dhaif, tiba-tiba nak override, nak take over. Ya, nak take over nakal, iaitu wahyu Allah. Sepatutnya akal itu harmoni dia. Ya, duduk sejahtera dia di bawah nakal. Sebab tu cara pemikiran ni dua. Methodology of thinking. Satu pemikiran yang terarah dan benar. Satu lagi pemikiran yang tak tentu arah dan batil. Tu yang menyimpang. Ya. Akal mana boleh fikir perkara ghaib? Boleh fikir? Cuba suruh dia fikir tentang perkara ghaib. Apa yang ada di sebalik langit itu? Kalau Allah tak memaklumkan pada kita apa yang ada di sebalik langit. Betul kan? Allah maklumkan langit ada pintu. Mana pintu? Tak nampak. You cannot visualize by your naked eyes. It's very distant. Dia sangat jauh, far away from us. But Allah bagi tahu. Ada pintu. Dibuka, malam masuk. Lepas itu 7 lapisan langit.
Kata bala langit semua dinyatakan. Tu. Terima iman ni sebab yang bagi tahu siapa? Pemilik langit tu. Ini penyakit bila akal tu. Akal ni kaedah dia begini. Apa sahaja yang logik dia terima. Apa yang tak logik dia tak terima. Itu akal yang rosak. Bukan semua boleh dilogikkan. Betul kan? Bila berkait tentang perkara ghaib, bila berkait tentang aturan agama. Kalau dalam urusan dunia, ya. Sebab dapat dijangkau oleh akal. Dia boleh logik, dia boleh tak logik. Boleh faham? Tapi dalam urusan sam'iyat, ghaibiyat, forever akal cannot interfere. Akal mesti tunduk sebab dia terhad kemampuan akal itu. Very limited. Dan pula dia relatif. Akal Aristotle tak sama dengan akal Ar-Razi. Tak sama dengan akal Al-Imam Al-Ghazali. Semua tu para ulama. Tak sama dengan akal Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tak sama dengan akal Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Setiapnya ada variasi. Betul kan? Ada perbezaan tak? Memanglah IQ masing-masing tak sama. Ya, in term of geniusnya berbeza. Dari satu sisi dia lebih, dari satu sisi dia kurang. Manusia. Tu. Yang sempurna, yang tak kurang adalah Allah Ta'ala. Ini pentingnya kaedah akal yang benar. Akal yang salim. Yang kedua, kaedahnya. Ketika berinteraksi dengan Tauhid Al-Asma' wa Sifat, tanpa melakukan sebarang tamsil. Tamsil ni apa maknanya? Masalul ladzina humilut taurah. Pemisalan, perbandingan. Atau persamaan. Jadi tamsil itu sama dengan tashbih. Tashbih ni penyerupaan. Iaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluk. Sekarang, iaitu dalam sisi ini pula. Tadi menolak, membatalkan, menghilangkan, mengingkari. Tak terima. Yang ini pula, iaitu sifat-sifat Allah itu dia samakan dengan sifat Allah. Sifat makhluk. Sifat Allah dia samakan dengan sifat makhluk. Ni dipanggil kelompok apa ni? Kalau jatuh dalam penyakit ni. At-tamsil, iaitu kelompok musyabbihah. Musyabbihah, diparah-parah ni kelompok ni. Ya. Menyerupakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, di antara orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang menempuh jalan tamsil. Ada catatan kaki di bawah. Dia ada garis pemisah, ada sedikit garis pemisah di antara tamsil dan tashbih. Ya, tamsil sama dengan tashbih, iaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan sifat-sifat para makhluk. Ya, orang atau kelompok yang berbuat demikian disebut mumatsilah atau musyabbihah. Ya, sebenarnya ada sedikit perbezaan. Ya. Panggil kelompok apa tadi? Mumatsilah dan musyabbihah. Tu dipanggil kelompok yang mentashbihkan Allah Ta'ala. Baik. Di antara orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang menempuh jalan tamsil dengan anggapan bahawa ia termasuk orang-orang yang mendalami apa saja Allah Ta'ala sifatkan kepada dirinya. Mereka ini juga telah tersesat kerana tidak menempatkan Allah pada kedudukan yang semestinya dengan menyematkan sifat-sifat aib dan kurang kepadanya. Mereka ini menjadikan zat yang maha sempurna dari segala sisi sama halnya dengan zat yang penuh kekurangan dari segala sisi. Boleh faham tak ni? Iaitu at-tamsil ni adalah menyamakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya secara menyeluruh atau dari segenap sudut. Total. Ya. Adapun at-tashbih, iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dari beberapa sisi sahaja. Sebahagian. Kalau at-tamsil complete 100%. Contoh, Allah menyebut tentang dirinya memiliki wajah, istiwa, turun, tangan, mata. Dia kata semua sifat itu sama dengan sifat makhluk. Serupa. Ketika Allah menyebutkan Allah Ta'ala memiliki tangan, maka dia kata tangan Allah tu sama macam tangan makhluk. Dia pun tunjuk tangan dia, sama. Ya? Kelompok. Apa contoh? Paling mudah. Yang tadi tu tak nampak dalam bentuk mata. Yang ni boleh tangkap dengan naked eyes. Tu penyembah berhala. Kan dia memisahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dia buat tangan, dia buat kepala, dia buat total complete body. Betul kan? Tangan banyak,
Ada tangan sikit. Macam-macam. Tu penyembah-penyembah berhala. Tu kan dia anggap itu Tuhan. Dia kata Allah memiliki tangan, dia pun buat tangan. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Sungguh satu, ya, perkara yang sangat besar sekali kemurkaan. Dosa yang paling besar apa? Dosa yang paling besar adalah berbicara kepada Allah tentang dirinya tanpa ilmu. Allah kata begini, dia pergi berkata begitu. Ni dosa paling besar. Nombor satu, mengalahkan syirik lagi. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Tu. Ya. Allah mengharamkan. Ya, kamu membicarakan tentang Allah dengan sesuatu yang kamu tak tahu. Ya, kita membicarakan tentang sesuatu. Kita tak tahu, kita pakai cakap aja. Betul kan? Benda yang batil. Tak tahu ujung pangkal, memandai. Ini memandai-mandai tentang Allah Ta'ala. Siapa kita? Makhluk. Diri kita pun kita banyak yang tak pandai. Tiba-tiba nak memandai dalam urusan Allah. Jadi kelompok mumatsilah, iaitu dia menyamakan seluruh nama-nama dan sifat yang Allah sebut dalam Quran tu sama macam dia. Macam makhluk. Macam manusia, dia gambarkan seperti itu. Ya, adapun kalau musyabbihah ni dari sisi tertentu. Ini sama, yang ini tak sama. Yang ini sama, yang ini tak sama. Nanti akan datang kelompok, dia panggil kelompok yang melakukan tahrif. Iaitu kelompok yang melakukan takwil. Dia terima separuh, dia tolak separuh. Nampak? Contoh, Allah Ta'ala dari satu sisi dia terima. Dan dia boleh pula guna kaedah tak sama dengan makhluk. Allah maha mendengar, maha melihat. Betul kan? Allah memiliki kekuatan, kekuasaan, iradah, kudrah, hayah, hidup. Allah hidup. Dia terima semua tu. Itu sifat yang layak bagi Allah. Tapi bila datang sifat, Allah menjelaskan dia memiliki tangan, memiliki wajah. Tak mungkin. Sama dengan makhluk. Sebab itu kelompok ini, semua kelompok-kelompok ni, kaedah dia tak konsisten. Kaedah yang dia pakai contradict each others. Ya, kaedah dia tak mapan. Ya, kaedah dia tak kukuh. Tak dapat bertahan dengan penerapan. Macam mana dia boleh terima separuh, dia tolak separuh? Padahal Allah Ta'ala menjelaskan tentang dirinya. Kaedah dia separuh boleh, separuh tak boleh. Nampak? Sebab tu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, imani. Ya. Imani, kemudian buat apa? Tetapkan. Kemudian buat apa? Sucikan. Kemudian buat apa? Tidak membagaimanakan. Kaedah yang sejahtera. Salamatul mu'taqad. Itulah manhaj yang benar. Inilah manhaj yang hendaknya kita berjalan, yang menyelisih semua kelompok-kelompok tadi. Semua kelompok, apa atas nama apa pun, semuanya bersatu di atas satu nama. Apa nama dia? Semua kelompok yang menyimpang tadi, Mu'tazilah, Qadariyah, ya, Asy'ariyah, pada sebahagian nama-nama dan sifat Allah, dipanggil apa? Mu'attilah, macam-macam, Qadariyah, Jabariyah. Semuanya bersatu di atas satu terminologi, satu paksi, satu sumber apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Kalam ahli filsafat. Kalam Aristotle dan sekutu-sekutunya and the gang. Ahli sunnah bersepakat di atas apa? Kalam siapa? Kalamullah Al-Quranul Karim. Ya, bila disebut kalamullah, termasuk tak dalamnya hadis Nabi SAW? Hadis Nabi SAW itu adalah kalam Allah, tapi dalam bentuk penuturan bahasa Nabi SAW. Sebab itu wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemas tak kaedah ni? Sangat kukuh, sangat kemas. Tak terbantahkan, tak terkalahkan, tak tergoyah, tak berubah. Firm. More firm than mountain. More firm than mountain. Itu kaedah ahli sunnah. Selamat tak berjalan di atas kaedah ini? Pasti selamat. Kaedah salaf itu tadi, iaitu bila berinteraksi dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, imani. Imani. Ya. Kemudian, tetapkan. Allah telah menetapkan dirinya. Kita tetapkanlah. Jangan begitu ubah. Yang ketiga, sucikan seluruh nama-nama dan sifat Allah Ta'ala daripada penyerupaan makhluk. Yang keempat, tidak membagaimanakan. Nanti akan datang. Iaitu, al-kaif. Ya. Bila kaif. Amiruha. Ja'at bila kaif. Boleh faham? Empat ni pegang. Lawan daripada kaedah ni tadi apa? Macam mana? Tulis tadi. Lawan daripada kaedah empat ni.
ahli bid'ah ni, yang tersesat ni. Mula-mula dia tasbih dulu. Dia menyerupa, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian dia dia nafikan sifat tu. Ya, bila nafi mana dia tolak. Tak mungkin. Cannot. Ya. Lepas tu yang ketiga, dia tolak. Dia reject. Yang keempat dia buat apa? Dia takwil. Ya. Dia tahrif. Senang tulis perkataan tahrif. Sebab tahrif ni nanti akan datang padanya takwil dan ada juga yang terkait dengan ni. Baik, kembali. Jadi mudah-mudahan fahamlah kaedah ni. Kena ulang-ulang, kena dengar. Okey, sekarang tadi kita dah sebut kaedah tamsil dan juga tashbih. Ada kemiripan, ada garis pemisah. Kalau tamsil, dia menyamakan Allah dengan makhluk secara seluruh. Tapi kalau tashbih, sebahagian. Tapi kedua-duanya sama. Ya. Menyimpang, sesat. Ya. Tu. Contoh penyerupaan Allah dengan patung-patung oleh golongan musyrikin. Tu penyerupaan secara menyeluruh kan. Ataupun penyerupaan Nabi Isa AS sebagai anak Allah. Atau Allah itu sendiri. Orang-orang Nasrani. Kemudian kelompok tadi lah musyabihah. Musyabihah dan juga mumathilah. Menyamakan sebahagian atau seluruh sifat-sifat Allah. Yang Allah Maha Suci daripada apa yang mereka sifatkan. Boleh? Jadi mereka guna kias, tamsilan tu. Ya. Baik, seterusnya adalah yang ketiga, kaedah tanpa tahrif. At-tahrif. Menukar, mengubah. Ya. Tahrif iaitu mengubah lafaz. Redaksi itu, matan itu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mengubah maknanya. Atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Jadi ada tiga ni boleh berlaku. Lafaz. Ya, ubah lafaz. Ubah makna. Atau selewengkan makna. Daripada makna yang sepatutnya. Boleh faham? Itu adalah at-tahrif. Jadi, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, metod kaedah tahrif, iaitu kaedah yang ditempuh oleh orang-orang yang melakukan perubahan atas berbagai nas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Mereka menamakan diri mereka sebagai ahlu ta'wil. Atau untuk mempropagandakan, untuk menyebarkan metod yang mereka tempuh. Sebab kebanyakan manusia tidak suka dengan istilah tahrif. Tak sedap, tahrif dia negatif. Jadi dia guna perkataan takwil. Sama je maksud, memalingkan. Dari tiga sisi tadi. Mengubah lafaz, mengubah makna, menyelewengkan makna. Daripada yang sebenarnya. Ya, atau dia tukar kalimah, ataupun tambah huruf, ataupun tukar baris. Boleh faham? Bahasa Arab dia begitu. Dia boleh tukar baris je jadi makna lain. Ya, tambah satu huruf pun boleh berubah. Ya, tukar huruf pun boleh berubah. Tukar dan tambah tu sama. Tukar atau tambah. Kurang atau tambah. Atau tukar kalimah. Kalimah contohnya aliyat, tukar ke lain. Baik. Nanti akan diberikan contoh. Dan perkara ini termasuk pemilihan kata yang menarik. Bila dia guna kata at-ta'wil tu enak didengar. Yang menarik dan membuatnya nampak indah dalam pandangan manusia sehingga mereka pun tidak menghindari darinya. Ni ada syubhat kat sini kan? Syubhatnya dia guna dalil apa? Doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni ada ni kaedah takwil. Apa doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beri dia faqih dalam agama dan pandai takwil dalam Al-Quran. Tapi maksud takwil di situ adalah bukan pemalingan makna yang tiga ni, tapi takwil adalah makna tafsir. Baik, itu ada perincian lah bab tu. Padahal hakikat dari takwil yang mereka lakukan adalah tahrif. Takwil tu yang mereka memalingkan dari tiga sisi itu sebenarnya tujuannya adalah perubahan daripada maksud asal, daripada hakikat yang asal. Totally change. Tu. Tukar. Ya, totally tukar. Batalkan yang sedia ada tu, ganti dengan yang baru. Boleh faham? Tu maknanya takwil ataupun tahrif. Iaitu memalingkan lafaz nas-nas Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dari makna zahirnya. Itu satu contoh. Tadi kita sebut ada tiga kan contoh. Nanti kita akan sebut. Maka kami katakan, kata Syekh rahimahullah, apabila tahrif tersebut ditunjukkan oleh dalil yang sahih, maka itu bukanlah takwil menurut yang kita fahami. Namun itu adalah tafsir. Ni kan. Contoh, menafsirkan ayat-ayat. Kemudian ada qarinah.
daripada ayat lain yang menafsirkan, yang beri makna apa maksud dia. Maka itu bukan namanya takwil, tapi itu maknanya tafsir. Boleh faham? Ni kalau kita belajar dalam ilmu usul tafsir, kita akan temui ni. Hal yang berkaitan apa makna takwil. Takwil di situ adalah at-tafsir. Adapun nama-nama sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak ada takwil padanya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak menakwilkannya. Jangankan Nabi SAW, Allah Ta'ala sendiri pun tak menakwilkan. Allah sebut begitu, begitulah. Tidak ada penjelasan lanjut. Tiba-tiba datang ahlu kalam ni, yang pelbagai ragam versi mereka, aliran perspektif mereka yang relatif berbeza-beza, buat kaedah masing-masing. Akhirnya di antara mereka pun contradict each others. Dan pasti dia akan kontradik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Akan tetapi, jika tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu adalah tahrif yang mengubah satu kalimah dari tempatnya. Contoh, Allah menyebutkan dia memiliki wajah. Ada tak Allah kata, oh itu bukan wajah, itu maksudnya kemuliaan? Ada tak Allah menjelaskan seperti itu? Ada tak Nabi SAW menjelaskan seperti itu? Ada tak para sahabat menjelaskan dan memahami seperti itu? Tidak ada. Maka kekallah dia di atas sifat dan maksud yang zohir. Tapi ahlu takwil, ahlu kalam, dia kata apa? Laisa bimurad. Ayat makna zahir tu bukan itu yang dihendak. Yang sebaliknya. Sebaliknya kat sini lah. Dia nak masuk. Akal dia nak masuk. Akal dia nak interpret. Nak buat interpretasi. Berdasarkan akalnya yang singkat itu. Betul lagi akal dia rosak terus. Akibat berpedoman kaedah ahli falsafah Yunani. Dalam bukunya Maqalat Al-Asyarah itu. 10 categories. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Nampak? Kerana metod ini. Yang pada akhirnya mereka menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Akan tetapi disertai tahrif. Pengubahan makna. Sehingga mereka pun sesat. Menyempal. Menyempal itu maknanya menyimpang. Keluar. Dari jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pastilah. Sebab dia dah tukar kaedah tadi. 4 kaedah tadi. Iman ni tetapkan, sucikan, tidak membagaimanakan, dia tukar. Ya, dia tukar jadi apa? Tashbih. Kemudian, tak imani, tolak. Dia tak tetapkan. Ya, kemudian dia apa? Dia melakukan pembatalan terhadap sifat Allah Ta'ala tu. Kemudian dia cuba nak mengganti, nak takwil. Tu. Ni dia. Atas dasar inilah, mereka itu tidak mungkin disifati sebagai sebahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Sebab penyandaran itu mengharuskan adanya penisbahan. Ya. Sebutan Ahlus Sunnah ialah mereka yang menisbahkan diri pada As-Sunnah. Kerana mereka berpegang teguh kepadanya. Sedangkan orang-orang yang sesat itu tidak termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan As-Sunnah disebabkan tahrif, pengubahan yang mereka lakukan. Betul kan? Macam mana mengaku Ahli Sunnah tapi menolak kaedah Ahli Sunnah? Bagaimana mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah padahal kamu pakai kaedah kamu sendiri? Macam mana mungkin kamu nak menisbahkan kamu kepada Ahli Sunnah? Macam ni lah. Orang kafir, dia hidup cari Islam, duduk dalam masyarakat Islam, boleh berselawat bagai, solat pandai, bahasa Arab fasih. Boleh ke dia kata sebagai orang Islam? Dia sandar dia sebagai orang Islam, sebagai komuniti orang Islam. Boleh tak? Tak boleh sebab dia kafir. Prinsip dia tu dah salah. Tu. Mudah saja. Macam mana kamu tolak sifat-sifat Allah, kemudian kamu mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Kamu lakukan penyimpangan. Ya, kamu menolak, kamu bagai-bagai kamu buat. Yang syariat tak mengizinkan. Allah Ta'ala sendiri tak mengizinkan tentang itu. Tiba-tiba kamu override. Sebab tu disebut Ahlul Kalam ni dengan pelbagai jenis, nama, ragam, kumpulan, firqah itu. Ya, satu perkataan sindiran yang paling tajam untuk mereka itu. Ahli Kalam ini, mereka lebih kenal Allah daripada Allah Ta'ala sendiri. Ajaib tak? Ahli Kalam tu, mereka lebih kenal Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala sendiri. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sifatkan. Sebab apa? Allah kata A, dia kata B. Allah kata dia memiliki wajah, tak mungkin sama dengan makhluk. Dia otak dia tak mungkin. Padahal akal dia berhenti di situ. Sebab dalam hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kewajipan kita apa? At-tauqif. Ya, atau apa? Tauqifiyah, nama-nama dan sifat Allah tu. Kita kena berhenti. Kena berhenti. Allah berhenti di mana? Sifat dia. Sini Allah terangkan. Sudahlah. Yang patut kamu boleh lajak di mana? Diri kamu tu sendiri. Sifat-sifat kamu tu boleh lajak. Kamu boleh in detail study. Sifat kita manusia ni boleh melihat ya. Oh, melihat kita macam mana Melihat kita satu je syarat. Boleh kita melihat.
Kalau mata kita normal. Apa? Satu syarat kita boleh melihat. Kalau tiada syarat itu kita buta walaupun mata celik. Elok ni. Mata normal. Apa dah? Mesti ada cahaya. Tak ada cahaya boleh nampak? Boleh atau tidak? Belajarkan sains dulu sekolah mendengar. Dengan ada cahaya lah kita boleh lihat. Kita punya lens ni dalam mata ni. Terima cahaya pada certain degrees dia masuk. Kemudian dia pantul balik. Betul kan? Belajar tentang cahaya. Menunjukkan apa? Kita kaji diri kita. Oh, we are very limited person. Very limited. Tak ada cahaya tak boleh tengok. Malam cuba tengok. Gelap tak ada cahaya. Boleh tengok? Teraba-raba. Sebab tu Allah, bila malam Allah kata apa? Afala tasma'un. Ketika malam gelap, Allah perintahkan, kenapa kamu tak mendengar? Sebab mata kamu tak berfungsi kalau tiada cahaya. Buta walaupun matanya celik. Normal di siang hari. Kalau ada cahaya, Masya Allah. Walaupun malam nampak. Tu. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikir tentang ciptaan Allah ini. Khususnya kamu ni, Allah ciptakan. Ya, betapa terhadnya kamu. Kamu ada mata. Tapi very limited in term of visions and others. Nampak? Mata kita ni very limited, tengok ni. Belakang ni nampak belakang? Mata ni ada kat depan, belakang boleh nampak? Tak nampak. Tiba-tiba kamu nak melebihi had tentang Allah Ta'ala. Diri kamu pun kamu tak dapat nak capai. Ajaib tak? Sebab apa? Sebab apa? Jadi begitu. Sebab tak ikut metod yang benar. Sebab apa? Mengunggulkan akal. Mengatasi nakal. Ni kena buat penegasan berulang-ulang supaya faham. Jadi Allah perintah, ya, fikir, tafakur, ya, tentang diri kamu dan alam ciptaan Allah Ta'ala yang terbentang luas ini. Itu pun kamu tak habis fikir. Sejak dulu sampai sekarang, betul kan? Manusia masih mengkaji tentang manusia sendiri. Ada satu disiplin, specializations, tentang body manusia. Pakar mata saja. Kaji mata daripada dulu sampai sekarang. Jadilah doktor pakar mata. Kaji telinga saja. Doktor pakar telinga. ENT kan? Ears and throat. Tu. Ear, nose and throat. Pakar tu yang kat kepala dia. Dia punya study. Ada pakar otak aje. Ni kaji tentang otak. Ada pakar tangan. Ada pakar jari. Ada pakar gigi. Doktor gigi. Pakar dia. Doktor perubatan tak pakar pak gigi. Ada pula School of Dentist. Macam-macam pakar. Pakar sakit buan. Macam-macam. Tak pernah habis ilmu tu. Masih banyak lagi yang perlu dikaji. Yang perlu diterokai. Yang itu yang Allah perintah. Tentang Allah yang kamu perintah, yang kamu masuk kaji tentang Allah tu apa? Sampai melampaui had. Allah sebut dia istiwa, sudah berhenti. Tak, akal rosak nak masuk. Kalau Allah istiwa macam kita duduk atas kerusi ni. Julus. Dia mula datang istilah-istilah ilmu kalam tu. Maka rosaklah ahli kalam. Wahai ahli kalam, kembalilah kamu kepada kalam Allah. Jangan kamu sibuk dengan kalam ahli falsafah yang Yunani tu. Mereka pun sesat, kamu juga jadi sesat. Letih. Ya, siang malam. Haywire. Die standing. Ya, seperti ya para pemimpin-pemimpin ilmu kalam umat Islam itu. Katakan kalimat istawa. Istawa. Bermaksud berada di atas. Ya, dia ganti dengan istaula. Yang bermaksud memerintah. Apa yang dia ubah perkataan tu? Istawa jadi istaula. Dia tambah satu huruf. Istawa. Ya, dia tambah lam. Istaula. Jadilah. Tukar. Atau menukar firman Allah Ta'ala. Tadi ditambah huruf. Atau menukar firman Allah Ta'ala. Contoh, waja'a rabbuk. Waja'a rabbuka. Yang bermaksud telah datang. Ya, telah datang Tuhan engkau. Ya, telah datang Tuhan engkau. Waja'a rabbuka pula. Waja'a amruka. Amru rabbika. Telah datang perintah Allah. Arahan. Ada juga ayat lain. Wajah telah datang Allah Ta'ala. Betul kan? Nanti pada hari kiamat Allah datang. Akan mengadili setiap kita. Dia kata bukan datang hakiki. Yang datang tu adalah arahan, perintah. Tu ayat tadi. Ni ayat ni pula macam mana? Dia tukar. Dia tukar. Betul lah dia ayat ni. Sebenarnya tadi ayat yang sebenarnya wajah rabbuka. Dia tambah pula satu ayat situ. Wajah amruka. Amru
bika. Betul lah kita sebut. Boleh faham? Dia nak menafikan Allah datang secara hakiki, secara zat. Dia kata yang datang tu bukan Allah, yang datang tu perintah. Allah tak datang. Sebab dia kata apa? Sebab kaedah dia dalil huduh tu. Kalau Allah berbuat sesuatu yang belum Allah berbuat, jadi itu adalah menunjukkan kebaharuan Allah. Allah baru. Kita makhluk baru kan? Diciptakan, belum tu tak ada. Jadi perbuatan Allah tu ada. Dia rosak suruh dia akan lali kalam ni. Kan Allah maha berbuat. Kan Allah mengisahkan peristiwa masa depan apa yang Allah akan berbuat. Di mana? Negeri akhirat kan nanti Allah akan datang. Allah akan menghisap. Allah murka pada ketika itu. Allah berbicara dengan Nabi SAW. Allah perintah irfa' ra'sa. Itu kan belum berlaku lagi. Kan perbuatan Allah itu dikenali dalam pelajaran akidah apa? Al-masyiah Allah. Kehendak Allah. Sekarang akan datang. Allah dia nak berbuat. Dia maha berbuat. Siapa kita nak menghalang? Kita pergi sama pada sifat Allah. Oh, kalau begitu, Allah melakukan sesuatu yang baru. Mustahil Allah melakukan perkara yang baru. Macam makhluk. Makhluk dia kan baru. Itu dalil hudus tu. Dalil kebaharuan. Rosak. Kallamallahu Musa. Ini terkenal ni Mu'tazilah dia tukar yang ni. Allah berkata-kata kepada Musa AS ketika Nabi Musa AS bermunajat. Di Gunung Tur itu. Bukit Tursina. Kemudian dapat kitab Taurat. Ya. Bagaimana dia lakukan tahrif di sini? Lalu dia tukar baris saja. Daripada wa kallamallahu Musa jadi apa? Wa kallamallaha Musa. Wa kallamallahu Musa. Tu. Wa kallamallahu Musa. Allah berkata-kata kepada Musa. Kemudian dia tukar kepada perkataan wa kallamallaha Musa. Hahu. Dia tukar baris itu maksudnya bukan Nabi Musa yang bercakap pada Allah, bukan Allah yang bercakap pada Nabi Musa, Nabi Musa yang bercakap pada Allah. Maknanya Allah tak berkata-kata pada Nabi Musa. Faham? Tu. Iaitu dia dhammah, baris harakah dhammah kepada fathah di atas huruf ha dalam lafaz yang mulia Allah. Wa kallamallahu ha. Faham? Jadi makna berubah. Jadi cekap dia. Cekap. Tapi dapat ditangkap kesan kesalahan dia. Bahasa Arab kan, nahwu sarah tu lah. Semua istilah kat situ lah. Tukar sikit jadi makna bagi atas bawah. Macam wudu. Wudu kan? Wudu apa wudu maksud dia? Dhammah. Wudu adalah perbuatan. Perbuatan tu. Perbuatan basuh, sapu, selesai. Itu wudu. Kalau wadu tu air tu yang digunakan untuk berwudu. Nampak tak? Apa ubah tu? Baris tu. Dhammah tukar pada fathah. Wudu adalah perbuatan untuk berwudu. Ambil air semayang orang tua kita kata. Apa wadu? Air tu. Benda yang digunakan. Tadi perbuatan, ni benda. Okey, yang kedua. Ya, dari sisi at-tahrif. Iaitu dari segi makna. At-ta'wil. Selalu ta'wil ni. Dia ubah, tukar dari sisi makna. Ya, dia tukar. Iaitu contohnya wajah Allah. Ya. Ataupun ar-rahmah. Ya, Allah memiliki sifat ar-rahmah. Kepada berkehendak atau kenikmatan. Dia ta'wil. Ya, perkataan tangan Allah kepada apa? Al-yad. Kepada al-qudrah, kekuasaan. Tu. Padahal Allah dah ada dah sifat qudrah, betul kan? Lain al-qudrah dengan al-yad kalau kamu tukar, lain tak sama. Dah ada dah sifat tu, kenapa kamu pergi tukar lagi? Maknanya berbeza. Tu. Ya, contoh macam istiwa. Ditukar jadi apa? Pemerintah. Istaulah tadi kan? Itu segi makna. Tapi ada tak di tempat lain Allah tu memerintah berkuasa? Ada. Allah yang maha berkuasa, ada tak? Ada. Yang maha memiliki. Ada. Maksud yang lain. Jadi menunjukkan itu sifat khusus di situ. Satu lagi sifat khusus di sini. Kalau tidak, apa guna Allah sebut berbeza? Maknanya sifat tu berbeza-beza. Betul kan? Sesuai dengan konteks. Inilah kerosakan ahli kalam. Ya, kaedah dia memang boleh dibantah. Mudah diruntuhkan. Prinsip-prinsip dia tu sangat rapuh. Lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Sebab tu ulama sunnah daripada sepanjang zaman. Tak ada masalah nak menghadapi ahli kalam ni.
Sebab kaedahnya kukuh baku dari Quran. Kemas, memuaskan, tenang hati. Dan yakin, puas hati kaedahnya. Kukuh, kuat. Tengok kelompok Asy'ariyah. Allah, wujud, qidam, baqa, hayyah, semua sami'un, basar, semua diterima. Tapi bila sampai sifat istiwa, apa lagi? Al-yad, al-wajh. Ya. Semuanya dia palingkan makna, dia tahrif. Dia. Sebab tu ada bahasa kasar mengatakan, bahasa kasar tak payah sebut lah, marah dia orang. Dalam pembicaraan tentang kelompok Asy'ariyah ni. Berbanding dengan kelompok Musyabbihah atau Mu'attilah. Dia sebut apa? Kelompok Mu'attilah, Musyabbihah ni lebih gentle, lebih berani dalam menyatakan pendirian tentang Allah. Solid. Dia kata Allah tu sama dengan makhluk. Tak mungkin. Tangan tu nafi. Dengar nafi. Tapi Asy'ariyah tak berani terang-terangan. Separuh terima, separuh tolak. Bahasa kasarnya adalah tak berani disebut sebagai banci. Itu banci. Pondan. Tak berani nak betul terang. Tapi kelompok tadi berani. Sebab tu, berani ke tak berani, semuanya dibantah oleh ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Iaitu para salafus soleh. Dengan membantah mereka dari pelbagai sisi ni. Masya Allah. Kemas, kukuh. Tak tergoyahkan. Kerana apa? Muafakat dengan apa yang Allah perintahkan. Kita kan Betul. Apakah golongan solat salah tidak ikut saja? Itu cara bercakap tu tak faham isu yang sedang dibicarakan. Kita dah sebut dah kaedah-kaedah tadi. Kaedah bagaimana akal dan nakal. Macam mana dia nak synchronize. Dia puncanya apabila dia tak synchronize akal dengan nakal. Apa fungsi akal bila berurusan dengan nakal? Dia mesti harmoni. Dia mesti tak boleh kontradik. Dia tak boleh mengatasi nakal. Bila bertembung di antara dalil wahyu dan akal, akal tak boleh mengungguli. Akal kena cari jalan. Dia tak capai. Bila dia tak capai lagi untuk memikir dan menerima, dia kena hold dulu. Sebab akal dia masih belum terbuka untuk memahami. Faham? Sebab dia tadi tu tengok akal, kaedah dia. Dia cuba nak meletakkan dirinya setara dengan wahyu atau mengatasinya lagi. Ketika Allah membicarakan dia istiwa, dia kata, it cannot be. It's like us. Allah istiwa. Kalau bahasa kita, maknanya bersemayam. Kalau terjemah bahasa Dewan Kamus lah. Kalau bahasa Arab, ni macam lain pula. Macam-macam. Lafaz mustarak, banyak makna. Berbelas-belas. Walaupun dia berbelas, tapi bila nak pilih mana yang sesuai padan dengan tu, kena tengok apa? Istiwa tu kena tengok apa? Cari yang mana yang padan dengan dia. Yang sesuai dengan konteks itu. Betul kan? Oh, konteks itu maknanya istaula itu adalah... Oh, istaula pula dah. Istiwa itu adalah maknanya Allah meninggi. Ya. Ada 4 maksud dia. Kena tengok di situ. Irtafa'a dan sebagainya. Itu maksud yang tepat konteks penyebutan firman Allah. Kena lihat dari segi definisi bahasa Arab. Sebab ini bahasa Arab. Jangan pergi letak bersemayam bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu memanglah. Sebab itu definisi Melayu kita. Kita kena tengok definisi konteks bahasa Arab. Tu, boleh faham? Jadi memang Allah suruh berfikir. Tapi ada perkara yang akal tak sampai. Maka apa fungsi akal ketiga itu? Bila dia tak boleh melangkaui perkara itu. Perkara ghaib, sam'iyat. Imani. Dia kena dibantu oleh ni. Hati ni. Mudah saja. Tapi kalau dia dah mula masuk, memposisikan dirinya setara dengan Allah, itu yang rosak. Dia lebih tahu pada Allah. Padahal Allah yang mengetahui tentang dirinya. Ajaib. Perkara ghaibiyat, sam'iyat, apatah lagi terkait tentang Allah Ta'ala. Kenapa akal nak melampaui had? Melampaui sepadan. Binasa, betul kan? Binasa. Macam kita lah, di dunia pun ada had. The whole. Kita naik certain level height, kita turun certain level height, apa jadi? Kalau kita langkaui had. Kamu boleh naik hanya di altitude katakan 15,000 km without wearing anything. Safety apparatus, no need. Oksigen dah pakai tak payah. Tapi kalau above that, meletuplah badan kamu. Betul kan? Because different in term of pressure. Environment pressure terlebih tinggi akan compress kamu. Mapat tu, mati. Betul kan? Begitu juga turun dalam laut. Divers tu, ada tak limit dia? Ada beberapa meter atau kilometer. Tak mungkin kilometer. Meter je. Sampai certain level, dah takat tu je.
Walaupun kamu full apparatus, ya, alatnya semua lengkap, tapi bila lebih daripada tu, kamu akan, tekanan luar akan kuat, maka akan rosak ekosistem body tu, maka akhirnya keluar darah ke hidung, bagai tu kan, sakit kepala, akhirnya burst, meletup badan kamu tu. Tu. Ini yang kait dengan Allah. Takkan tak boleh faham. Kalau itulah akal sihat, kalau dia boleh buat analogi begitu. Ya, untuk mendekatkan pemahaman. Allah lebih daripada itu. Ya, sebab tu Allah ajar kaedah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akal tu dia tunduk pada wahyu. Kalau dia cuba nak belagak, nak take over wahyu, jadilah seperti ahli kalam yang pelbagai jenis. Ada yang terjatuh dalam tahrif, ada yang terjatuh dalam taktil, ada yang terjatuh dalam tamsil, sekejap lagi ada yang terjatuh dalam takyif. Boleh faham? Tu. Sebab tu kena belajar akal ni, kaedah memahami akal ni dua cabang. Satu akal yang sinkronis dengan wahyu. That one, proceed. Satu lagi akal yang contradict, against, try to overtake. Nak duduk di atas wahyu. Itulah, ya, kerosakan dan kesalahan. Sebab itu Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, dia ada satu kitab, Asasu Taqdis. Dia kata akal diunggulkan akal. Dia datanglah berbagai. Kemudian dibantah oleh Ibn Taymiyah rahimahullah berjilid-jilid. Kitab kecil tapi berjilid-jilid. Ibn Taymiyah rahimahullah, Masya Allah. Juhud dia dalam membantah kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan akhirnya apa berlaku? Al-Imam Ar-Razi rahimahullah menyesal, bertaubat daripada ilmu kalam. Wahai ahli kalam, kenapa kau tak ikut teladan tu? Ya, jangan kamu mati dalam keadaan kamu di atas ilmu kalam itu. Segera bertaubat, balik pada kalam Allah ni. Straight and simple, plain, crystal clear. Tak ada sebarang keraguan dan syubhat. Tenang hati, beriman. Ya, beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Siapa kita nak melangkaui batasan? Baik, yang terakhir. Dah lebih dah. Okey, kita selesaikan yang keempat. Tanpa takyif, at-takyif, iaitu menyoal bentuk cara bagaimana perbuatan tu. Sama ada sifat Allah Ta'ala, apa-apa yang diperbuat oleh Allah. Allah itu dari segi empat tadi kan. Bila berbicara Allah adalah dari segi wujud Allah, wahdaniyah Allah, keesaan Allah. Kemudian yang kedua adalah dari segi, ya, tadi zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Ni. Iaitu tanpa at-takyif. Apa makna takyif? Iaitu menerangkan keadaan yang ada pada sifat-sifat Allah Ta'ala atau mempertanyakannya. Seperti ucapan seorang, bagaimanakah sifat marahnya Allah itu? Ataukah ia menentukan bahawasanya sifat marahnya Allah itu hakikatnya begini dan begitu? Seperti juga menanyakan bagaimanakah cara Allah bersemayam, cara Allah istiwa. Ya. Istiwa dan semacamnya. Ya. Seperti sikap ini tidak boleh dilakukan. Sikap seperti ini tak boleh dilakukan oleh si hamba. Kenapa? Sebab berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala sama saja berbicara tentang zat Allah Ta'ala. Betul kan? Allah memiliki zat, Allah memiliki sifat tak? Mestilah. Mana terceraikan? Ya, ada Allah, Allah bersifat dengan sifat-sifatnya yang Allah khabarkan pada kita. Dan Allah menjelaskan siapa dia. Sebab tu, ilmu yang paling utama kita belajar apa? Al-ilm huwa ma'rifatullah bil adillah. Kenal Allah dengan dalil. Dalil daripada mana? Quran dan hadis. Akal fungsinya untuk apa? Untuk apa? Menerimanya. Memantapkan, mengukuhkan. Memahamkan dia dengan sebenarnya. Ya. Jadi, maka sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki zat yang kita tidak mengetahui kaifiahnya. Kaifiahnya apa? Cara. Bagaimana keadaan Allah. Allah buat apa? Bagaimana Allah berbuat? Bagaimana sifat Allah tu macam mana? Allah memiliki wajahnya. Macam mana? Macam kita. Dia pergi fikir sampai situ. Kamu sama kamu pun kamu tak habis fikir. Wajah kamu sama tak dengan wajah kucing yang kamu bela? Sama tak? Sama-sama memiliki wajah tak? Sama. Muka pintu. Muka buku. Apa lagi muka? Muka surat. Ada lagi satu. Ini majazi. Muka apa? Yang tadi muka hakikat. Muka apa? Muka tembok. Itu majazi. Itu betul lah kalau yang tu majazi. Muka tembok. Ni muka hakiki. Masya Allah. Pergi fikir yang itu. Yang fikir tentang Allah tu pasal apa? Maka sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki zat yang kita tidak mengetahui kaifiahnya, begitu juga halnya dengan sifat-sifatnya. Hanya Allah sajalah yang mengetahui hakikat sifat-sifatnya. Allah yang mengetahui tentang dirinya. Kita siapa nak pergi explain lebih-lebih? Memandai-mandai.
Itu dosa paling besar. Adapun kita hanya wajib mengimani hakikat dari maknanya. Ini yang payah ahli kalam. Dia tak boleh terima ni statement ni. Ahli kalam ni apa? Banyak berbicara dan dia rasa dia pandai, pintar, cerdas berbicara. Ahli kalam ni orang yang pandai berorator, pandai berbicara, pandai tulis, pandai belit-belit. Nak cerita banyak ni je. Nak tunjuk dia hebat. Noh, tu. Sejengkal dia jadi sedepa. Kena hebat lah konon. Padahal itu pembodohan terhadap dirinya, menyiksa dirinya, mensia-siakan usianya. Nampak? Benda yang boleh explain satu baris, dia bagi-bagi sampai sejela. Seperti kalau tak silap dalam kisah Al-Imam Fakhrul Razi. Ketika dia berjalan dengan para-para pengiring ni, pelajar dia lah. Lepas tu lalu kat satu makcik. Makcik tu duduk luar rumah, barangkali sedang sidai baju. Lepas tu salah seorang pengikut dia tanya, makcik kenal tak siapa? Mana aku nak kenal? Sebab Al-Imam Fakhrul Razi tu seorang yang sangat terkenal. Betul kan? Ahli falsafah. Ahli falsafah yang hebat. Juga ulama yang hebat. Tapi ulama ahli kalam. Pengarang tafsir. Tafsir dia ada sampai sekarang. Mafatihul Ghaib. Berjilid. Sehingga ada dikritisi oleh para ulama terhadap konten tafsir dia tu. Banyak cerita bab-bab ni. Bab-bab akal. Dan falsafah dan sebagainya. Bab-bab tafsiran sains. Bagai-bagailah. Okey. Lalu makcik tak kenal. Ya, saya mana nak kenal? Makcik dia tu lah dia. Dia tu yang boleh membuktikan bahawa matahari ada di siang hari dengan 1000 dalil. Oh, hebat tak? Makcik orang kampung dia kata apa? Jawapan yang sangat cerdas. Celaka dia. Adakah untuk membuktikan matahari ada siang hari itu memerlukan 1000 dalil? Padahal cukup dengan satu dalil. Matahari dah ada, kita tengok. Itulah dalil matahari ada di siang hari. Kenapa perlukan 1000 dalil? Tu akal yang sihat. Akal cerdas. Akal yang sejahtera. Sesuai dengan fitrah. Apalagi berbicara dengan Allah. Allah bicara dengan diri sendiri. Imanilah. Kamu siapa? Kamu tu diciptakan. You are created. You are not creator. Ya? Allah create you. Tu. Tentulah ada batasan. Allah bagi limitation. Kita ni ada limitation. Betul kan? Program kita tu Allah bagi. Takat ni ya kamu. Kamu exceed. You will burst yourself. You will destroy yourself. Seperti siapa? Contoh. Macam Nabi Musa AS. Ketika bermunajat nak minta izin. Kerinduannya yang amat dalam. Peluang yang terbaik. Opportunity. Ya Allah, aku nak lihat wajah engkau. Nampak tak? Apa kata Allah Ta'ala? Allah tak tolak permintaan itu. Betul kan? Tak salah nak minta. Maknanya di situ. Tapi Allah perintahkan. Cuba kau tengok bukit. Hancur berkecai. Maknanya takkan mampu seorang hamba itu melihat wajah Allah di dunia. Sebab dunia ni alam yang serba kekurangan, segala keterbatasan. Dia adalah ciptaan Allah. Allah tak izin. Tak mampu. Nanti habis semua. Dengan kau. Pengsan tak Nabi Musa AS waktu tu? Betul kan? Itu baru tengok bukit hancur berkecai. Bila kita akan diberikan kekuatan, kemampuan, dengan izin Allah, nanti di negeri akhirat dalam syurga. Itu dah alam lain. Alam akhirat. Tak sama dah dengan alam ni. Imani saja. Ni pun tanya lagi dah. Ya, tu tadi. Patut bacanya adalah wa kallamallahu Musa. Ya. Tu. Dia tukar jadi wa kallamallaha Musa. Nampak tak? Rosak tak? Tujuan dia bagus tak? Mu'tazilah tadi tu. Ahli kalam tu. Nak mensucikan Allah. Tapi rosaknya di mana? Allah dia kata tak mungkin bicara kepada Musa. Yang bicaranya adalah Musa tu kepada Allah. Sungguh-sungguh. Hewaya sungguh lah otak. Rosak otak ni kalau jadi macam tu memang sulit lah nak dirawat. Kena operate. Ya. Cari mana line yang rosak tu. Yang putus tu mana-mana nak connect balik. Allahu Akbar. Itu selamat, nikmat kalau kita berjalan di atas manhaj salah. Selamat daripada kesulitan, kerumitan, ya, kesangsian, keraguan ahli kalam. Fadilatul Syekh rahimahullah mengatakan at-takyif adalah lafaz yang tidak didapati dalam Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi justru ada ungkapan yang menunjukkan larangan melakukannya. At-takyif itu adalah istilah Quran tak ditemui. Tashbih apa semua tu. Ya, ada. Maksud Syekh. Ya. Takyif adalah menyebutkan bagaimana tentang suatu sifat. Oleh kerana itu, jika anda mengatakan kayyafa yukayyifu takyifan, maka artinya menyebutkan tentang bagaimana sesuatu sifat. Takyif ditanyakan
dengan ungkapan yang menggunakan kata kaifa. Kaifa bagaimana, betul kan? Kaifa haluk? Ana bi khair wa anta? Ya, saya sihat. Saya bagus. I'm in good condition today. I'm fine. How are you? Me too. Betul kan? Tanya bagaimana? Condition, keadaan, hal. Hal, tentang hal. Dengan bentuk soalan. Misalnya jika anda bertanya, kaifa ja'a Zaidun? Ja'a Zaidun. Bagaimanakah datangnya, tibanya Zaidun? Zaid. Ya, telah datang. Ya, ja'a Zaid fil madrasah. Ilal madrasah, pergi ke dan sebagainya lah. Jawablah dengan menaiki kenderaan. Bagaimana dia datang? Dia datang naik apa? Ya, dia datang dengan kenderaan. Kenderaan apa? Tanya lagi. Ya. Maka anda telah menyebutkan bagaimana datangnya Zaid itu. Bagaimanakah warna kenderaannya Zaid itu? Kereta yang dia pakai. Mobil, kenderaan. Putih, jawabmu. Maka anda menyebutkan warnanya. Ahli sunnah wal jamaah tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini mereka bersandar kepada dalil sam'i dan juga dalil akli. Adapun dalil sam'i adalah seperti firman Allah Taala. Itulah dia. Dalil sam'i, dalil nakli. Wahyu. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ni kaedah nampak ni. Jadi ahli sunnah wal jamaah yang sejati sentiasa kaedahnya kembali pada Quran. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Yakni mengharamkan perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Serta mengharamkan kamu berbuat syirik kepada Allah. Padahal dia tidak menurunkan alasan untuk itu. Juga mengharamkan kamu membicarakan Allah tentang apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 33. Ini kaedah. Jangan berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Berbicara tentang apa yang kamu tahu. Bagaimana kamu tahu? Allah yang bagi tahu. Di mana Allah bagi tahu? Dalam Quran. Ya. Siapa yang bagi tahu? Nabi SAW dalam hadis. Maka berjalanlah seperti itu. Sebab itu jangan memandai-mandai. Jangan tukuk tambah nama Allah atau lakukan 4 perkara tadi. Yang dijadikan dalil dalam ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan dia Allah Ta'ala mengharamkan kamu membicarakan dirinya ya, tentang apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini larangan apa ni? Haram hukumnya. Betul kan? Jangan seenak-enaknya. Ya, jangan berbicara tentang Allah seenak-enak semau-maunya. Sesuka-sukanya. Wajib ikut kaedah Al-Quran dan Al-Hadis yang dirumuskan pada 4 tadi. Apa dia? Apa dia? Imani. Hafal. Tetapkan. Sucikan. Tidak membagaimanakan. Ya. Yang semuanya nanti akan dirujuk kepada 4 kaedah tadi. Tanpa taktil, tanpa tamsil, tanpa tahrif, tanpa takhif. Tu. Tak tu perincian dia. Mula imani. Terima. Mana? Itu tu kepada kaedah tu. Kaedah yang ni. Tetapkan, sucikan. Kan ni untuk menyucikan Allah. Menyucikan Allah tanpa taktil. Menyucikan Allah tanpa tamsil. Faham? Tu suci lah bentuk persucian. Tu duduk kat situ. Tu. Ya, nampak ni? Menetapkan tanpa tamsil. Kita tetapkan tanpa tamsil. Menyucikan tanpa taktil. Tu. Menetapkan semua sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Jadi nanti letak dia punya branches. Daripada 4 tu, 4 kaedah tadi tu duduk kat mana cabang dia. Daripada 4 pokok tadi. Imani, tetapkan, sucikan, tidak membagaimanakan. Letak tahrif, taktil, takyif, tamsil tu ada di situ. Boleh faham? Faham tu? Ya, faham tak? Nanti tanya dia. Kalau jawab, kena denda. Kena denda suruh hafal. Hafal 4 kaedah tu. Nanti tanya, boleh bagi definition dan example. Untuk pengukuhan. Tengok betapa besarnya kewajipan mempelajari ilmu yang terkait Allah Ta'ala. Betapa banyak manusia yang tak belajar. Nampak? Ilmu yang awal wajib. Awal wajib adalah mengenali Allah. Dari 3 sisi ini. Itu awal wajib. Yang semuanya nanti akan kembali bersatu pada apa? Satu.
Apa dia? Iaitu at-tauhid. Sebab itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah sebut apa? Aslus salah at-tauhid wal iman. Wa aslul fasad asyirku wal kufru. Tu. Ya, perkara yang paling besar, kewajipan awal wajib, akhir wajib, at-tauhid. Tu. Tu kan? Perkara yang paling besar, perkara yang paling besar, kewajipan seorang hamba adalah at-tauhid. Tu. A'zamul muharramat, apa dia? Perkara yang paling diharamkan oleh Allah, yang dilarang. Asyirk. Dan tadi tu. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang tidak diketahui. Tu. Ya, berbicara tentang Allah. Allah kata demikian, dia kata lain. Apabila seorang mengatakan sesungguhnya Allah itu istiwa 'alal arsh, di atas arsh dengan cara seperti ini, dan ia menyifatinya sesuatu cara tertentu, maka kami katakan, contoh, Allah itu istiwa macam ni caranya. Duduk bersila ke, duduk belunjur ke. Tu kan? Allah tak sebut seperti itu, dia pergi sebut. Ini penghinaan. Apa? Ini adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah Ta'ala daripada apa yang disifatkan. Yang demikian itu berarti dia telah membicarakan Allah dengan apa-apa yang dia tidak ketahui. Sebab Allah tak sifatkan dia seperti itu, dia pandai-pandai. Ya, apakah Allah telah memberitahumu bahawa dia istiwa itu dengan cara seperti itu? Tidak. Sekali-kali tidak. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan pada kita semua bahawa dia, yakni Allah Ta'ala itu istiwa di atas arash. Namun, dia tidak memberitahu bagaimana cara dia beristiwa. Tu. Maka dapat kami katakan, kata Syekh rahimahullah, bahawa ucapan orang di atas orang tersebut adalah sikap takif, membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla, sekaligus membicarakan Allah tanpa ilmu. Ni terkait tentang istiwa ni masyhur, makruf, kaedah yang disebut oleh Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, kaifastawa, dia tanya kepada Imam Malik rahimahullah, bagaimana Allah istiwa, wahai Imam? Al-istiwa maklum. Al-istiwa maklum, wal kaifu majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Pergi kamu dari sini. Marah Imam Malik rahimahullah. Tapi jawab. Sebab kena jawab. Kalau tidak nanti berlaku pelanggaran dan penyimpangan. Istiwa tu kita maklum. Bila sebut istiwa, tahu dah. Akal tu boleh tahu maknanya. Ya, boleh tahu. Tapi caranya istiwa majhul. Tak diketahui. Bertanya tentang perkara ini adalah bid'ah. Itu sebab itu. Ahli kalam tengok dia. Dia tanya tentang Allah ni. Kan? Bila dia nak bantah, Al-Sunnah dia kata, kamu kata Allah istiwa atas arash. Sebelum Allah ciptakan arash, Allah tu ada di mana? Ni siapa pernah tanya soalan begini ni? Melainkan ahli kalam. Yang rosak dengan kaedah 10 kategori. Sebab 10 kategori dia salah satunya adalah arah. Al-jihah. Ya. Kemudian tentang al-kaif, jisim, jirim, arad dan pelbagai lagi. Had, time, masa. Itu semua, itu adalah istilah sebenarnya yang digunakan dalam ilmu fizik. Kamu belajar tentang fizik, tak apalah kamu pakai kaedah tu. Ni dia masuk ke dalam metafizik. Tentang perkara terkait pula dengan Allah. Dia guna metodologi tu. Dia nak define Allah. Ya, dia nak hadkan Allah itu di situ. Ahli kalam pakai kaedah tu. Jadi kalau kaedah-kaedah ini diterapkan pada Allah, mana boleh? Dia hanya boleh diterapkan pada makhluk. Betul kan? Kita iyalah ada. Ada had, ada masa time bound. Ada jisim, ada jirim, tersusun, tarkib, tersusun-susun. Struktur body kita ni ada kepala, ada kaki, ada tangan. Jadi bila dia tengok Allah memiliki tangan, dia semua susun macam manusia. Otak dia tu pergi situ. Sebab apa? Ni kaedah tadi tu. Ajaib orang belajar ilmu kalam. Kaedah rosak untuk guna mengenali Allah. Tak akan kenal lah. Betul dia tolak sifat-sifat Allah. Yang ajaib lagi, contradiction each others. Sifat Allah hidup, maha mendengar, boleh terima. Padahal Allah, manusia boleh mendengar tak? Boleh melihat tak? Kalau ikut kaedah dia. Sama kan? Kenapa kamu terima yang ni? Kenapa kamu tolak Allah turun ke langit dunia, memiliki wajah, memiliki tangan dan sebagainya? Kenapa? What is your justification? Akal dia datanglah. Oh, ini sekian-sekian, ini sekian-sekian. Itu kaedah dia refer pada mana? Tadi tu, 10 categories. Ya, rosak sungguh. Tinggalkan. Balik pada Quran ni, kaedah. Kerana itulah sebahagian para salaf berkata,
Jika seseorang daripada sekte ni Al-Firqah, Jahmiyah berkata kepadamu, Allah itu turun ke langit dunia, yang di setiap sepertiga malam terakhir, lalu mereka bertanya, bagaimanakah dia itu turun? Dia tanya. Maka katakanlah Allah telah mengkhabarkan pada kami bahawasanya dia itu turun, tetapi dia tidak memberitahukan kepada kami tentang bagaimana cara dia turun. That's it, enough. Ini merupakan kaedah yang sangat bermanfaat. Kaedah yang menutup segala pintu-pintu kebinasaan dan kemurkaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kalau nak explain lagi, untuk memuaskan, ya, lebih panjang. Nanti kita akan bawakan perkataan Al-Imam, ya, dalam kitab Jami' Tirmizi. Ya, kaedah yang sangat agung ni ada dalam kitab hadis sahih, kitab Sunan Tirmizi. Iaitu hadis yang ke 622 menjelaskannya, kaedah ini. Ini bukan kaedah yang asing, kaedah yang baku. Nampak? Dia tanya, ya, tentang Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sendiri tak mengkhabarkan dia. Tu tadi tu, dia kata kan, sebelum Allah menciptakan arash, Allah di mana? Allah buat apa? Siapa di antara para sahabat yang pernah bertanya soalan seperti itu? Ya, sebab itu bukan urusan kamu. Tak penting pun kamu mendalami di situ. Tak akan datang faedah apa-apa. Allah dah tahu. Allah ciptakan kita. You have very limited capability. Dan apa yang Allah tak khabarkan itu maknanya tak perlu kita ambil tahu. Kerana di dalamnya tidak ada manfaat. Betul kan? Cuba lihat uslub Al-Quran ketika mengisahkan tentang makhluk itu sendiri. Pun Allah ceritakan bahagian tertentu aja. Ya. Padahal apa salahnya Allah explain in detail. Contoh tentang sejarah para anbiya dahulu. Betul kan? Tentang kisah Nabi Adam AS. Not in total explanation. Certain episode. Yang di situ tu sudah memadai untuk kamu ambil pelajaran. Kisah Nabi Musa AS. Certain area, certain aspect saja yang diceritakan. Tengok, tak dijelaskan tentang kematian setiap Rasul itu. Bagaimana, di mana. We cannot locate their tombs. Kuburan mereka itu. Ada sebab tak? Ada sebab. Itu kamu boleh berfikir. Kenapa Allah tak nyatakan dan pelihara kuburan para anbiya kecuali kuburan Nabi SAW? Sebab apa? Sebab nak tutup pintu. Sekejap lagi dia pergi situ, dia buat macam-macam rutinas, ritual-ritual yang membawa kepada kesyirikan. Nah itu. Itu kamu fikir. Itu kamu boleh fikir. Kamu boleh cross border. Because you can visualize, can be catched by your naked eyes. And others your senses yang Allah bagi. Tapi bab Allah, imani. Cukup tak kat tu? Panjang sangatnya. Ya, jadi fahami kaedah ni. Pegang teguh. Pegang erat-erat dan hadam betul-betul. Ulang kaji, baca dan dengar juga penjelasan daripada para syekh, para ustazah kita, asatizah yang menjelaskan metod salafus soleh. Jangan pergi duduk yang kalam tu. Akibatnya you will become haywire. Akhirnya bukan nak menyucikan Allah, akhirnya masuk ke dalam penghinaan terhadap Allah. Cuba tengok metodologi ilmu kalam. Nak sucikan Allah, tujuan sama, tujuan bagus, cara salah. Nak terangkan metod tarkib tu tersusun. Berjirim, berjisim, pakai istilah tu. Mana ada Quran guna istilah jisim, jirim, tersusun-susun tu. Lalu dia pun nak menyucikan Allah. Ya Allah itu tidak berdarah, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berbentuk, tidak macam-macam. Semua tidak. Ya, tapi itu bentuk penghinaan. Allah Maha Suci daripada apa yang mereka buat perbandingan itu. Guna kaedah perbandingan dengan makhluk, dengan Allah. Maha Suci Allah, tak layak. Ya. Tu, sampai tahap tu. Akhir tolak sifat-sifat tadi. Ya. Allah tidak. Kaedah guna apa ni? Kaedah penyucian berbentuk negatif. Patutnya guna kaedah penetapan. Ya. Sebutlah Allah dia Maha Kaya, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Hebat, Maha Pemurah. Disebut, contohnya seolah Allah tak ketekut. Allah tak miskin. Ya, Allah tak lemah. Sama tak dulu tu maksud? Sama, tapi cara salah. Quran guna kaedah apa? Penetapan. Tu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada segala syubhat, kerancuan ahli kalam yang terdiri daripada pelbagai aliran itu. Teguhlah dengan caranya kalam Allah. Dan itulah yang kita diperintahkan dan diwajibkan. Maka tidak ada cara lain untuk kita mengenali Allah, mengimani Allah dengan benar, melainkan kita akrab dengan ayat-ayat Allah. Kerana Allah telah memperkenalkan dirinya daripada awal sampai akhir, setiap ayat, setiap surah. Kemudian diperkemaskan lagi oleh Nabi SAW. Ya, nanti kalau kita khusus belajar tentang, ya, Allah menetapkan tentang dirinya istiwa alal arsh,
Kita akan temui banyaknya hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan perkara itu. Ayat Quran tak usah kira lah, tak terhitung dalam pelbagai bentuk dan konteks. Untuk Allah menjelaskan dirinya itu. Wallahu a'lam. Panjang umur, kita akan masuk sesi yang seterusnya, iaitu tentang bahagian C, bahagian terakhir dalam perbahasan Tauhid Al-Asma' wa Sifat, iaitu cara mengamalkan kaedah-kaedah dalam Tauhid Al-Asma' wa Sifat. Ini kepada lebih perincian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.